Kalau kita katakan teknologi itu teknologi yang teknologi internet, teknologi juga. Jadi you kena faham teknologi itu apa. Jadi doktor, saya kena Ya. buat kurungan ke ataupun Tak saya payah, payah. You kena pastikan betul-betul. Nanti aha. saya cuba. Teknologi itu banyak jenis. Yang dalam bengkel tu. Jadi you kena spesifik satu teknologi yang you nak. Maksud dia teknologi kalau dalam bengkel mechanical tu, amali mechanical tu pun dia agak besar. Jangan besar sangat. Mana-mana di umum. Jadi maksud dia di bengkel amali welding. Di bengkel amali mesin. Di bengkel amali Set. ini fitting tu apa? Gegas. Kan senang. Oh, maksudnya tambah kat belakang tajuk ni. Amali mechanical ni banyak dianya. Banyak dia punya Faham, tu. faham. Jadi you kena spesifik betul-betul. Amali tu dekat mana. Jadi senang you pergi dekat amali yang mechanical. Nanti mana satu you nak pergi, welding ke, auto ke, pun mechanical lagi. Kalau amali mekanikal pembuatan, doktor? Amali mechanical pembuatan, kita pergi ke mesin ke bengkel pembuatan. Faham. Kan spesifik tu. Kalau yang perkakasan teknologi tu doktor, saya perlu spesifikkan lagi tak? Yang perkakasan teknologi tu maksud dia penggunaan perkakasan teknologi, alat-alat berteknologi ke ataupun perkakasan teknologi tu kena define. Perkakasan teknologi tu maksudnya apa? Hmm, Kalau saya nak contoh, saya fokus kepada mesin. Mesin yang ada dalam Tahap penggunaan mesin apa? Mesin berat. Mesin apa yang dikenali sebagai tu? Yang contohnya milling machine. Kalau dalam pembuatan ni selalunya dalam pembuatan kalau kita nak dalam pembuatan macam casting, itu masih lagi pembuatan. kalau Kemudian CNC doktor. kalau CNC satu, kemudian ada milling, ada grinding, ada apa benda semua. Jadi maksud dia teknologi itukah yang dimaksudkan ataupun perkakasan teknologi yang berbentuk virtual, internet teknologi lain. Faham. Jadi you nak kenal pastikan tahap penggunaan tu dekat mana. Oh, Jadi perkakasan teknologi ni kena betul-betul. Kemudian mhm. tahap penggunaan ni nak ukur macam mana tahap penggunaan. Tahap penggunaan. Saya Ah, semua tak, nak ukur dia punya tahap. Macam mana orang lain mengukur tahap penggunaan. Maksud dia saya ada handphone ni. You nak tahu saya gunakan handphone, tahap penggunaan handphone ni macam mana? Apa orang lain buat? Macam mana? Dia tengok kat masa penggunaan. Ya, masa penggunaan lagi. Hmm, Penggunaan. Apa yang dia banyak buka. Ya, itu satu. Okey. Jadi benda-benda tu semua kita kena cari daripada orang lain punya. Kita punya jawapan tadi kemungkinan kita ada jawapan. Tapi jawapan kita tu tidak boleh jadikan sandaran. Kita kena cari di literature, di tempat pembacaan kita mengatakan orang banyak guna kekerapan, orang menggunakan masa ni, ni orang ni cakap. Oh, okey. Okey. Tapi sebenarnya kita dah ada jawapan-jawapan tu. Tapi kita dalam kajian kita tidak boleh bergantung kepada kita punya assumption. Kita kena cari literature. Orang kata tahap penggunaan ni, teknologi ni boleh diukur melalui penggunaan. Okey, melalui apa? Melalui jadi benda tu yang kita ukur. Hmm, Okey. Tajuk Faham ni doktor. boleh tapi kena spesifikkan betul-betul tepat. Okey Lilia doktor. Lin? Ya doktor. Okey. Balkish, faktor yang mempengaruhi peningkatan potensi kemahiran dalam kalangan pelajar yang menjadi latihan amali. Faktor yang mempengaruhi peningkatan potensi. Sebenarnya ni untuk apa ni Balkish? Tak ada dalam ni kot. Tak ada. Uh-uh. Okey, kita leave kat ini. Tak apa. Dia mungkin boleh tengok kita punya pembincangan ni. Nanti you upload, you bagi dekat dia. Okey, faktor yang mempengaruhi peningkatan potensi kemahiran dalam kalangan pelajar yang menjalani latihan amali.
faktor yang mempengaruhi peningkatan potensi. Jadi selalunya sekiranya kita nak mengkaji sesuatu benda, sepatutnya ada literature yang berkaitan dengan masalah. Apa sebenarnya masalah? Kalau di sini dilihat potensi kemahiran ni, maksudnya macam masalahnya adalah kita tak dapat mengenal pasti adakah ini potensi pelajar yang menjalani latihan amali itu, adakah kemahiran dia meningkat ataupun tidak. Itu nampaknya lah, kelihatannya daripada tajuk tu. Jadi kita kena cari literature mengatakan orang buat argument berkenaan dengan kecekapan ataupun keberkesanan latihan amali. Faham? Faham? Okay. Jadi kalau apa you boleh chat dekat sini, saya tengok you punya chat ni. Jadi masalahnya mesti jelas. Maksud dia ada kaitan. Boleh? Jadi kat sini kena diperbaiki lagi lah sebenarnya faktor, mengapa faktor mengenai peningkatan potensi. Kalau Balkish ada ni, apakah assumption kita tentang faktor ni yang ada, yang pada awalnya kita ada. Maksud dia sekarang kita jangkakan, oh dia mungkin mahir tu mungkin guru yang attach atau guru pembimbing dia adalah guru yang berpengalaman. Itu satu kemungkinan, satu faktor. Faktor yang kedua mungkin apa? Faktor yang ketiga mungkin apa? Jadi kita listingkan itu daripada kita punya assumption, kemudian kita cari pembacaan. Apakah faktor-faktor tu? Jadi mengapa kita nak cari faktor tu? Apa tujuannya? Apa yang kita cuba selesaikan? Sekiranya kita dapat faktor, okey, faktor guru kanan atau guru lama menjadi guru pembimbing, itu faktor yang paling berkesan ataupun paling mempengaruhi kemahiran pelajar-pelajar tadi. Jadi kita nak dah dapat jawapan tu, kita tahu guru tu perlu guru lama. Jadi kita nak buat apa dengan keputusan yang kita dapat? Dengan hasil yang kita dapat tadi, dapat tahu tadi, kita nak buat mengapa dengan tu? Mengapa kita nak cari tu? Okey? Boleh kelas? Okey, jadi sekarang kita tengok peranan. Ini boleh dikaji, tetapi kena justify. Dia punya tajuk ni tak berapa tepat lagi. Tajuk ni latihan amali ni, latihan amali apa? Latihan amali apa? Latihan amali dekat apa, pelajar yang ada ni adalah satu latihan mengajar, satu latihan industri. Ada dua jenis. Ada satu you tak? Faham. Okey, kalau latihan industri, dia pergi ke industri. Kalau latihan mengajar, dia pergi ke sekolah. Kat industri dia ada supervisor. Sekolah dia ada tu, Jadi boleh faham tu? Jadi jangan buat tajuk yang umum. Nanti you susah nak mula. You kena tepat-tepat betul. Okey, Farhana? Ada Farhana? Ada. Saya. Okey. Farhana on mic. Okey, perbandingan bagi keberkesanan pembelajaran bersemuka atas talian kepada pelajar TVT. Ini perbandingan bagi keberkesanan pembelajaran bersemuka dan atas talian kepada pelajar TVT. Ini terlalu macam mana kita nak bandingkan ya, Farhana, keberkesanan ni? Macam mana kita nak menyukatnya nanti? Kiranya buat survey kepada pelajar aliran TVET ni. Apa yang diorang punya, apa yang mereka rasa yang sepanjang, macam kan kita baru lagi online learning sem lepas. So nak tahu apa dia punya itu boleh, tetapi tak payah perbandingan lah. Maksudnya buat je keberkesanan pembelajaran atas talian bagi pelajar-pelajar TVT. Itu pergi cari. Maksudnya saya ingatkan macam nak bandingkan antara dua tu. Mengapa? Antara dua kaedah pembelajaran tu mana satu yang lebih efektif. Mengapa kita nak bandingkan? Apa tujuannya kita nak bandingkan? Nak tahu mana yang lagi efektif untuk pelajar aliran teknikal ni. Macam itulah. Pasal apa? Selalunya kalau kita nak bandingkan mouse dengan mouse.
Nampak tak? Ha. Ada dua mouse kan? Mouse dan mouse. Kita boleh bandingkan kecil besar. Betul? Betul. Betul. Jadi So yang maksudnya face dia macam dua benda yang berbeza dua benda lah. yang So tak boleh berbeza. nak buat Nanti perbandingan. kita susah nak bandingkan. Ciri-ciri dia lain. Oh. Kan? Jadi Maksudnya saya tak payah buat perbandingan, saya tengok je. Tekan dia punya keberkesanan. Keberkesanan pembelajaran atas talian, pelajar aktiviti. Itu kan mudah kan? Kalau nak banding ni pastikan dia betul-betul sama Ini mouse dan ini mouse. Satu mouse besar, satu mouse kecil. Yang ini ada bateri kecil. Bolehlah kita bandingkan beratnya, saiznya, bolehlah kita banding benda yang sama. Jadi pembelajaran bersemuka face to face, dia punya environment dengan pembelajaran yang sukar. Ini sukar kita nanti nak bandingkan. Mungkin kita boleh bandingkan sedikit ataupun sesuatu aspek, tetapi nanti takut you menghadapi masalah. Faham? Faham? Faham. Nak bandingkan anjing dengan anjing, kambing dengan kambing. Jangan bandingkan anjing dengan kambing. Itu analoginya. Faham. Apple dengan apple, jangan apple dengan limau. Maksudnya dalam kajian saya nanti, saya buat untuk pembelajaran bersemuka punya keberkesanan. Lepas tu saya buat untuk atas talian punya keberkesanan pula. That's it. Salah satulah kalau pembelajaran bersemuka salah dah lama. satu macam sikit je. Banyak ni pembelajaran. Sebab atas talian kan baru lagi. So atas talian tu pun banyak. Kita namanya secara umum dia synchronize dengan asynchronized. Saya macam ni SYNC sync synchronize dengan synchronize. Synchronize, kata silap ejaan dia macam tu async, satu lagi synchronize. You carilah perkataan tu, saya perlu lupa dia punya perkataan tu. Ni perkataan yang ni, tengok ni. ZE ke macam tu. Satu synchronize. Yang kita buat ni adalah synchronize. You berdepan, kita mesti berdepan. Tetapi synchronize, kita berdepan, kemudian you buat latihan, kemudian kita datang lagi dengan macam ni. Faham? Itu takut dia punya artikel untuk rujukan tu tak banyak. Lepas yang you dah apa ni, boleh buat webback lagi. Saya tunjukkan macam mana nak cari. Okey. Tapi yang penting dia ialah you install sama ada EndNote untuk you cari bahan cepat. Macam mana ejaan dia, doktor? Sekejap. END saya sedang type ni. EndNote ataupun apa lagi satu. EndNote dengan Mendeley. Okey. Jadi saya cuba sekejap Mendeley dekat sini. You boleh pergi mencari satu dunia punya ini rujukan yang berkaitan dengan online learning, effectiveness of online learning. Okey, jadi kalau kita boleh pergi, saya buka sekarang ni, saya sedang buka Mendeley dekat situ. Mana dia dah lama tak buka ni, lupa pula. View add folder kat mana ni, literature. Mendeley Effectiveness online learning. Okey, ada beberapa banyak ni banyak sangat. You tak ada masalah. Okey. Jadi dah nampak dah Mendeley ataupun EndNote. Mendeley ni free, EndNote ni agak sukar sikit. Mendeley ni mudah. Jadi yang itu nanti kalau apa, saya boleh tunjuk macam mana nak guna Mendeley ni. Jadi bahan bacaan banyak. Jadi kemudian you bagi tahu saya je.
bila you dah ready nak mencari bahan. Okey. Okey. Itu je. Yes, Ramadan, pembelajaran bengkel secara dui bahasa. Ramadan? Ya, doktor. Mengapa ni pembelajaran bengkel secara dui bahasa ni? Maksudnya apa ni? Maksudnya dekat sini kalau macam kita ni, kita kan banyak penamaan satu peralatan tu banyak kepada bahasa Melayu, dia macam baku sikit. Tapi mostly kalau kita belajar dekat bengkel, yang mudah kita ingat adalah perkataan-perkataan, nama-nama dia dalam English. So saya terapkan dekat sini sebab jika kalau kita lanjutkan pekerjaan dekat mana-mana, contohlah ada orang tu dia dapat lanjutkan pekerjaan dia dekat kilang BMW contoh, tapi dia orang Melayu. So dia boleh speaking, dia boleh tolerate dengan kerja-kerja dekat situ. Jadi yang ini maksud dia ni pembelajaran bengkel secara dui bahasa ni, kita punya ini tajuk dia. Jadi macam tajuk ni macam tak kena lah. Maksud dia sebenarnya masalah tadi saya nampak lah itu masalahnya. Nampak lah sedikit, tetapi pembelajaran bengkel secara dui bahasa ini yang you bagi ni semua tajuk kan? Jadi macam tajuk ni terlampau simple. Pembelajaran bengkel secara dui bahasa. Pembelajaran bengkel, mengapa yang you kata tadi, kemungkinan masalahnya adalah dia pergi keluar selepas dia belajar, dia tak boleh cope dengan macam konten yang telah kita pelajari. Itu dia masalah kan. Jadi sekarang ini memang yang kalau nak ikutkan memang tak pernah orang kaji lah tajuk ni. Saya nampak memang tak pernah orang kaji lah setakat ni. Saya perhatikan pembelajaran bengkel secara di bahasa ni. Jadi sebenarnya kita nak mencari apa sekarang ni you nakkan pembelajaran bengkel tu dilakukan dalam dua bahasa ke, ataupun you nak mengenal pasti ni penerimaan pelajar kepada pembelajaran dua bahasa ke, pembelajaran ataupun dalam bahasa, kebaikan pembelajaran dua bahasa ke, kebaikan pembelajaran dua bahasa dalam bengkel. Jadi yang itu dalam bengkel pembelajaran dua bahasa, dalam bengkel kejuruteraan. Bengkel banyak bengkel. Kejuruteraan. Bengkel kejuruteraan. Jadi maksud dia bengkel kejuruteraan tu mungkin kita boleh tengok, kalau kita nak besarkan kita boleh pergi tengok machining, welding. Dia banyak terminologi tu. Jadi kita nak tengok apa, bila maksud dia terminologi banyak, alat banyak, apa benda semua. Jadi sebenarnya kita nak cari apa? Kita nak terapkan kebolehan guru ke, menerapkan kebolehan pelajar dalam berbahasa Inggeris. Itu dah bagi biasa. Sekarang kita kata tadi terminologi dia. Yang introduce terminologi tu adalah guru. Pelajar adalah menerima. Kalau guru tu, maksudnya kita boleh menilai keberkesanan pengajaran guru dalam kesediaan pengajaran guru dalam pembelajaran bengkel mekanikal dalam dua bahasa. Pelajar tadi menerima dua bahasa tu. Mungkin kesediaan pelajar menerima pembelajaran dua bahasa. Itu macam tu. Maksudnya kebaikan ke doktor? Faham tak? Kemudian lagi satu bahan. Betul? Betul. Kita ada satu lagi bahan. Bahan tu maksud dia kesediaan bahan ke arah pembelajaran bengkel dua bahasa. Ada tak bahannya? Bahan tu termasuklah teknologi. Bahan tu bahan bertulis, bahan visual, ada tak benda-benda tu? Boleh kita kenal pasti. Ini rasanya.
You carilah sendiri balik semula. Betul? You pergi spesifik betul-betul tu. Betul. Dia punya masalah tadi agak jelas. Masa dia tak boleh nak, dia belajar dalam bahasa Malaysia tetapi bila pergi keluar dia tak boleh nak apa. Jadi literature kena cari tu. Betul. Jadi yang ini adalah tentang language ni. Apa nama? Language. Nak cari bahan ni language ni. Jadi term tu sebenarnya bila kita gunakan term yang kita tepat, bahan tu senang kita cari. Kalau term tu tak tepat, kita akan jadi masalah nanti nak cari bahan. Maksud dia bilingual in learning bilingual in learning engineering terminology. The language inquiry, English, French, lesson of engineering, technology, inquiry, terminology and education, teaching and learning terminology in a strategy method, role of machine learning, problem engineering. Ya. Tadi host kata meeting ni dia akan end lagi 5 minit. Mungkin sebab kita jadi nanti tak apa. Kalau macam tu kita keluar dari sini, saya akan establish saya punya. Nanti saya invite you all pada saya masuk dekat sini. Kita on sekarang. Dah. And kita sekarang. Kita tutup. Pasal ini free, you punya kecil je. Saya punya besar. Okey, Dato'.